Kalau kamu perasan semalam cikgu bagi kerja pada 2 Zamrud, lihat pada contoh. Semalam 3 Zamrud. Oh, maksudnya cikgu bagi kerja minggu lepas lah. Pada contoh, untuk cari perkara rumus. Dia lebih kepada cari nilai pun boleh ubah sebenarnya. Walaupun kamu akan jumpa term-term baru dalam masa kamu belajar ni, tapi pada akhirnya sebenarnya dia benda yang sama je. Term-term atau nama ni cuma kamu kena tahu sebab bila soalan dia tanya, dia suruh kamu cari. So kalau terms tu kamu tak tahu, kamu jadi gelabah sikit lah, panik. Dia nak suruh cari apa sebenarnya? Kamu akan panik. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Dan benda ni kamu akan guna sampai kamu menengah atas. Dan menengah atas nanti benda ni tak bincang dah. Sebab cikgu masa tu akan anggap kamu dah okey. So tu yang jadi bahaya. Kalau kamu tertinggal, memang susah sikit lah nak patah balik. Sebab cikgu masa menengah atas dia dah banyak benda dah dia nak setkan. Dia nak rancang untuk ajar kamu. Benda-benda yang basic sepatutnya boleh buat sendirilah. Itu kisahnya. So jangan tertinggal. Tanya diri kamu. Okey ke tak okey sekarang ni? Banyak mana kamu dah tahu? Kamu dah sekolah menengah dah 2 tahun. Patutnya dah besar lah kan? Dah besar. Cuba lihat macam mana cikgu nak start ni. Kalau ikut yang itu hari punya kerja, dia suruh kamu permudahkan ungkapan. So kamu dapat buat pindah-pindah, kamu boleh buat potong-potong untuk pemudahkan ungkapan. Akhirnya kamu akan dapat perkara rumus. Untuk mana-mana pun boleh ubah. Kalau dia minta T, so T sahaja dekat sebelah kiri. T sahaja dekat depan. Kalau dia minta X, X saja. Contohnya macam tu. So yang itu yang maksudnya perkara rumus. Sekejap, admit lagi. So itu maksudnya perkara rumus. Contohnya cikgu bagi kamu. Sekejap, cikgu tengok contoh yang simple sikit. Contohnya Q sama dengan M tambah P. Q sama dengan M tambah P. Dia suruh ungkapkan M sebagai perkara rumus. So yang ni contoh cikgu bagi ringkas. Ulang sikit je. Dia bagi Q sama dengan M tambah P. Soalan dia cakap cari M sebagai perkara rumus. Dalam sebagai perkara rumus untuk ungkapan. Soalan dia M sebagai perkara rumus. Cikgu buat short form matematik tak payah nak detail sangat. M sebagai perkara rumus. So simple. Kamu buat yang sebelum-sebelum ni. Yang ini cikgu buat dua lah. Dua. So kalau yang pertama Q sama dengan M tambah P. Kamu pindah sebelah. Yang ini pindah sebelah. So kat sini M jadi negatif M. No. Cikgu tak nak pindah M, tak nak jadi negatif. Cikgu nak pindah P. P kita pindah sebelah. So jadi Q. Tanda sama dengan ada satu je bukan buat dua kali.
Q, P pindah sebelah jadi negatif. Tolak P sama dengan M. So, M sama dengan Q tolak P. Ni. So, M jadi perkara rumus. Atau yang kedua, okay, Q sama dengan M tambah P. Kita nak M jadi perkara rumus kan? Tinggal satu. So, dekat sini, macam mana? Sekejap, cikgu fikir. Kalau nak matikan M kat sini, tambah M, tolak M. Kat sini kita pindahkan jugalah. Okay, tak boleh nak mati kan. Okay, melainkan nombor. Nombor sikit, senang sikit nak mati. So, sekarang ni macam tadi juga. Okay, cikgu pindahkan. Okay. So, kat sini M jadi negatif M. Q kat sini jadi negatif Q. Tambah P. Okay. So, sekarang ni, M ni negatif. Perkara rumus mesti positif. Ingat ni. So, kita nak matikan negatif. So, kat sinilah cikgu nak tunjuk. Kita potong. Okay. So, negatif M, kalau kamu nak potong, kamu darabkan dengan negatif juga. So, bila kiri darab negatif, kanan pun kamu darab dengan negatif juga. Macam tu. Okay, negatif juga. Negatif darab negatif, okay, jadi positif. Negatif darab negatif, jadi positif. Negatif darab positif, jadi negatif. Nampak? Itu.
Cikgu. Cikgu. Testing. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey. Dia reset tadi. Alright. Dia reset tadi. Dia problem dekat handphone. Cikgu connect handphone dengan laptop cikgu. So laptop duduk kat tempat lain, handphone depan cikgu. So, yang ada leceh sikit lah. Okay. Alright. So cikgu dah masukkan nilai. Kalau kamu lihat dekat cara kedua tu. Okay. Kalau kamu lihat dekat sini, kita pemudahkan 5 dengan 4 ni. So cikgu salin balik. Okay, 15. 7T. Okay, tolak 5 darab 4, 20. Nampak? Okay, masukkan nilai. So, cikgu pemudahkan. Okay, cikgu nak pindah yang ini. So, 15 tolak 20 sama dengan 7T. Okay. Nanti kejap. Cikgu fikir kejap. Betul ke ada tolak? Tolak ke tambah? Tolak. Kat sini macam mana boleh tambah? Cikgu dah ubah kat sini. So kat sini nanti cikgu dapat negatif. Macam mana cikgu boleh dapat negatif? Sekejap Oh, okey. Yang ini pindah sebelah jadi positif. Alah, okay. So 15, 20 jadi 35 sama dengan 7T. Ni bahagi. So T sama dengan 35 bagi 7, 5. Nampak dua cara tu. Okay, dua cara tu. So yang untuk yang bab ni, dia nak suruh kamu buat cara yang ini. Okay, perkara rumus. Asingkan dulu T. Bermaksud kalau soalan keluar dia suruh kamu cari perkara rumus, yang sini dia bagi markah dulu. Dia bagi kamu markah kat sini dulu. Okay, kat sini dia bagi sikit je. Sini mungkin 2, sampai sini 2, okay, sini 1. Okay, tapi kalau dia suruh cari nilai, dia tak sebut perkara rumus, kamu buat cara yang inilah, full mark. Masukkan nilai terus. Okay, itu je. Bab ni tu je, senang je. Okay, sebab tu jangan tertinggal. Okay, yang ini contoh yang pertama. Okay, tengok contoh yang kedua. Kalau dia tak bagi penyataan. Okay, dia tak bagi penyataan. Cikgu padam Cikgu padam. Boleh tengok Cikgu padam.
Okay, kalau dia tak bagi penyataan, okay, dia suruh kamu terus cari. Dekat sini, okay, kalau dia bagi bentuk yang mana, terus cari nilai. Okay, dia terus suruh cari nilai. Okay. Tapi kamu nak buat cara cari perkara rumus dulu. So dekat sini dia bagi contoh, okay, M 1/4 P tolak Q kuasa 2. Sekejap. Kurungan dulu baru kuasa 2. Okay. Dia suruh cari nilai Q jika M sama dengan 16 dan P sama dengan 3. Okay, sama macam tadi lah. Cuma tadi cikgu tak tulis perkara rumus. Okay, so sekarang ni kita buat teknik satu. Dia cari perkara rumus. So dia beritahu cari nilai Q. Maksudnya Q kamu kena jadikan perkara rumus. Kalau kamu lihat dekat situ, okay, dia ada kuasa 2. Okay, ada kuasa 2. Yang itu leceh sikit. Okay, kemudian dia ada pecahan. Okay, kalau kamu lihat ada pecahan tu, jawab sambil pecahan tu ada, atau kamu hapuskan awal-awal. Okay, matikan awal-awal. Jadi kamu potong lah. Macam mana? Okay, semua cara boleh. Okay, semua cara tak ada masalah. Kita pilih untuk potong dululah pecahan. Okay, matikan pecahan. Okay. Kalau ada pecahan agak rumit sikit, tapi kalau kamu minat matematik, pecahan ni yang seronok. Pecahan memang seronok. Kamu jadi macam main game. Okay, relax, jawab. Okay, tapi kalau kita nak cepat, kita matikan pecahan. So, cikgu nak matikan pecahan ni dulu. Okay, so dekat sini tengok dia nak suruh cari nilai Q kan. Mana ni, Q. Yang ini kan. So, kat sini, lalu lah. Okay, tanda kita mula jawab. So, M sama dengan 1/4 P tolak Q kuasa, silap lagi. Kuasa 2. Okay. Gariskan. So, kat sini kita nak matikan pecahan. Yang kiri kita darab 4. Kalau kita nak matikan, kita darab 4. Kiri pun kita darab 4. So, kat sini, kita darab 4. 4 kurungan M. Sini 1/4 P tolak Q kuasa 2. Okay, darab 4. So, kat sini kita boleh potong. Okay, kita matikan. Alright. Okay, kemudian kita sambung lagi. Kat sini tinggal 4M lah jadinya kan. 4 darab M. Sini 4 dah potong. P tolak Q, okay, kuasa 2 darab 1 sama juga. So kat sini cikgu kembangkan. Okay, kembangkan. P tolak Q, okay, darab P tolak Q. No. Kalau kembangkan Q ni nanti lagi jadi banyak, jadi susah. Kita matikan juga. Okay, kita matikan juga nak cepat. Nak cara yang lagi mudah. So kalau kita kembangkan, kita darab, yang ni cikgu dah tak ingat dah. Ni kamu belajar form 2 ke form 3? Kita potong dulu. Kita ulang balik yang form 1. Okay, kuasa 2, lawan dia punca kuasa 2. So kat sini P tolak Q, kuasa 2, kita nak matikan, kita punca kuasa 2. Okay, bila kanan punca kuasa 2, kiri pun punca kuasa 2. Sebab apa? Sebab kiri kita senang urus. Nombor dia mudah. So dekat sini kita boleh potong. Punca kuasa 2 untuk 4. 2 darab 2, 4. So dekat sini jadi 2M. Sekejap. Kalau punca kuasa 2, 2M, susah nak matikan tu sebab M ada juga. So, macam mana cikgu nak matikan dia?
Dia tinggal P tolak Q kat sebelah. Tapi yang punca kuasa 24M masih ada. So, M16. Oh, okey. M dia nak masukkan nilai. So, maksudnya kita biarkan dulu. So, kalau biarkan dulu, kamu akan dapat. Sebab kalau punca kuasa 2 kat sini, dia untuk 4 dan M. Punca kuasa 2, 4, 2. Tapi M tak mati lagi. Dia masih punca kuasa 2. Itu yang jadi susah. So, kita biarkan dulu. So, kita masukkan nilai nanti. 4M punca kuasa 2. Punca kuasa 2 tak payah tulis lah 2 ni. Okay, sama dengan P tolak Q. Okay. So sekarang ni Q jadi perkara rumus. Kita pindahkan sebelah. So Q sama dengan ni jadi positif. P tolak punca kuasa 4M. Kat sini. Okay. Kat sini kamu dapat. Okay. Q sebagai perkara rumus. Okay, lepas tu baru kita masukkan nilai. So Q sama dengan P sama dengan berapa tadi? 3. 3 tolak punca kuasa 2, 4. M berapa tadi? 16. 16. Okay, macam tu. Okay. So sekarang ni permudahkan. 3 tolak punca kuasa 2. 4 darab 16 berapa? Tekan kalkulator. Okay, 4 darab 16. Okay, 64. Okay, punca kuasa 2, 64. Okay. Punca kuasa 64. Okay, kamu guna sifir. Apa darab apa dapat 64? Okay, 8 darab 8. So, kat sini, Q sama dengan 3 tolak 8. Okay, Q sama dengan 3 tolak 8 tolak 5. Itu. So, yang ini, step ni. Okay. Q ni kita ke depan, tinggal satu saja, tinggal Q saja. Yang lain semua kita pergi kat sebelah. So, yang ini yang dia nak tengok perkara rumus. Okay. Kalau contoh tadi tunjuk dua cara kan. Okay. Satu, perkara rumus macam yang kita buat sekarang. Satu lagi terus masuk nilai kan. Dua okey. Dua boleh dapat jawapan. Cuma sekarang ni dia nak tengok kamu hasilkan perkara rumus dulu. Okay, kamu gerakkan semua pun boleh ubah ke satu side dan tinggalkan perkara rumus. Okay, satu side sahaja. Okay, ada soalan tak? Boleh ikut tak? Boleh nampak? Boleh. Senang ke susah? Jawablah, senang ke susah? Senang. Takut nak jawab. Dia tengok pada soalan. Okay, kalau ada setengah soalan dia susahkan kamu, dibagi yang pelik-pelik lah. Tapi normally dia akan bagi soalan yang sederhana lah. Okay, yang kamu halfway memang senang. Dan half tu yang ada leceh sikit. Biasanya macam tu. Okay, soalan aras 2. Okay, maksudnya kalau kamu tak pernah cuba buat exercise, memang tak boleh jawab, susah jawab. Tapi siapa yang pernah buat exercise, dia jadi senang sangat. Senang sangat sampai, oh bonus je ni. Okay, itu biasanya macam tu, soalan macam tu. Cuma, kalau dia bagi bentuk penyelesaian masalah, itu yang ada leceh sikit. Okay, dia bagi satu penyataan yang panjang, kemudian kamu cuba hasilkan ungkapan persamaan sendiri. Okay, kemudian kamu asingkan cari perkara rumus, lepas tu baru masuk nilai. Itu soalan yang aras 3 ke atas. Okay, dan biasanya dia keluar tu 2-3 soalan lah, okay, untuk 10 markah. Yang itulah biasa kalau PT3 untuk soalan yang dia gazetkan. Pelajar yang boleh buat ni garanti A. Pelajar yang boleh buat ni garanti A1. A1, A1. Kalau yang tak boleh buat ni A2. Biasa macam tu. Alright. Okay. So untuk hari ni itu je. Okay, itu sahaja. Okay, cikgu nak kamu biasakan tulis-tulis ni dalam buku.
Kalau kamu perasan masa kita buat sama-sama tadi, kita banyak potong kan. Punca kuasa 2, kuasa 2. Okay. Kemudian apa yang kamu nak potong atau nak matikan sebelah kanan, kamu buat sebelah kiri juga. Contohnya yang ini. Okay. Kalau kanan kamu nak hapuskan pecahan, kamu darab dengan 4 kat sini. Kiri pun sama. Okay. Kamu darabkan dengan 4. Jangan lupalah. Okay. Kemudian yang ini nak hapuskan kuasa 2, kamu punca kuasa 2. Jadi bila kanan punca kuasa 2, kiri pun punca kuasa 2. So dekat sini bila punca kuasa 2, senang. Okay, kamu boleh tahu. Okay, form 1 dah buat banyak kali. Tapi sekarang M punca kuasa 2. Ni contoh dia. Kau nak cari mana? M punca kuasa 2. Kan? Tak dapat. So yang itu kita biarkan sampai kita masukkan nilai. Okay, 16. Okay, masukkan nilai. So yang inilah yang cikgu nak kamu buat. Okay, relax. Kadang-kadang bila kamu buat, kamu stuck. Okay, kamu jumpa cara. Kamu relax dulu. Okay, relax dulu, lepak, minum air, okay, jalan satu round dalam rumah. Lepas tu bila kamu kembali, buka balik buku, terus dapat. Biasanya macam tu. Okay, nanti bila form 4, form 5, kamu ambil 2 subjek, contohlah AdMath dan Math, dia perlukan cara berfikir yang berbeza. Okay, AdMath ada cara dia, Math ada cara lain. Oh, yang itu nanti lagi kompleks. Okay, so masa ni cikgu nak kamu push untuk kamu berfikir, okay, cara-cara yang kita buat sekarang ni, okay, untuk bersedia untuk tingkatan atas nanti, 4, 5. Masa tu kamu akan lihat sendirilah apa yang cikgu cakap tu. Okay, siapa yang ambil ekonomi pun sama juga. Account pun sama juga. Okay, dia ada cara berfikir yang berbeza. Okay, tapi asas dia sekarang. Okay, asas dia kamu buat sekarang. So yang untuk hari ini itu saja mungkin. Kita nak habis bab dah sebenarnya ni. Bab 3 ni. Tinggal cikgu nak bagi soalan yang susah-susah aja sebenarnya. Okay, tapi cikgu takut bagi soalan susah nanti tertinggal. Okay. Ada yang pelajar okey, ada yang tertinggal. Yang tertinggal pula ramai. Itu yang jadi leceh tu, susah tu. Jadi cikgu cuba kuatkan basic dulu. Okay, kita kuatkan basic dulu. Permudahkan apa yang patut dan tulis cepat. Cikgu nak pelajar cikgu tulis cepat. Tangan tu tulis cepat cantik dan cepat. Itu kita buat dulu. Alright, itu saja untuk hari ini lah kot. Ada soalan? Ada Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tunggu latihan cikgu lagi. Dengan kehadiran nanti. Cikgu. Ya, apa dia? Cikgu. Ya, tanya. Tanya lah. Suara cikgu saya tak boleh dengar lah. Tak boleh. Yang lain boleh dengar tak? Yang lain okey tak? Okay. Dia macam kecil. Okey. Yang lain okey? Okey. Okey, maksudnya kamu kena check kamu punya ni, kamu punya kalau handphone ke, kamu punya laptop, komputer ke, dekat sound dia. Sound dia mungkin dia tak produce, speaker dia tak produce apa ni, bunyi yang betul-betul kuat ataupun dia bass sound saja. Yang bass sound saja, jadi dia jadi kabur. Dia jadi macam, kamu dengar muzik, bunyi bass yang dum tu. Yang vokal jadi slow. Yang kena check balik. Okay. Kalau tak boleh juga, kamu tunggu video je lah. Video cikgu ni, rekod ni. Okay. Tengok kat Facebook atau YouTube cikgu tu. Kamu tengok kat situ lah. Sebab kadang-kadang format yang berbeza ataupun medium yang berbeza, dia hasilkan sound yang berbeza. Tapi yang video kamu jelas lah kan. Video ni yang penting ni. Alright, ada soalan lagi? Ada tak? Tak ada. Alright, good. Tak Kita ada. habiskan. Okay, kita habiskan je lah. Ni bab 3 tau. Kita dah habis dah ni. Technically kita dah habis tau. Kita pergi bab 4. Power lah kita ni. Okay. Make sure kamu buat. Allah, bab 4 lukis-lukis lah. Oh, leceh lah lukis-lukis ni. Oh no. Sudut. Sudut. So, sudut seronok. Sudut kan lagi pening kau. Lagi seronok sebenarnya.
Okay, tak apa. Next class. Tunggu apa-apa dalam grup. Right, itu je untuk ni. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.